Kerajaan menawarkan kredit e-tunai belia ramah berjumlah RM200 dengan peruntukan RM400 juta yang akan memberi manfaat kepada 2 juta belia berusia 18 hingga 20 tahun. Inisiatif e-tunai belia ramah ini merupakan inisiatif tahunan kerajaan yang pernah ditawarkan sebelum ini dalam Belanjawan 2022. Permohonan kredit e-belia ramah hanya boleh dibuat sekali bagi setiap pemohon yang layak, bermula pada 26 Jun 2023 hingga 22 Ogos 2023. Setelah kredit berjaya dipohon, ia perlu dibelanjakan selewat-lewatnya pada 31 Ogos 2023. Selepas tarikh akhir ini, bagi kredit e-belia ramah yang tidak digunakan akan secara automatik daripada e-dompet pemohon. Beliau warga negara yang layak boleh membuat penebusan melalui 3 aplikasi seperti Boost, Touch 'n Go dan Settle. Okey, Assalamualaikum Cik Syahid. Saya nak tanya tentang bagaimanakah kesan yang akan berlaku kepada ekonomi disebabkan penggunaan e-belia dalam sistem ekonomi kita. Okey, terima kasih Cik Nafi atas soalan tadi. Sebenarnya sebelum ini saya terangkan dahulu, sebenarnya e-belia ini adalah satu inisiatif daripada kerajaan untuk membantu kepada e-belia, untuk bantu e-belia kita khususnya kepada pelajar-pelajar itu khususnya. Dan e-belia ni bukanlah salah satu cabang rasuah untuk kita sogok kepada pelajar sebenarnya. Jadi balik pada soalan tadi adalah kesan pada ekonomi. Sebenarnya banyak kesan pada ekonomi pada negara kita, di mana kita dapat meningkatkan jual beli dalam industri kecil sebagainya. Itulah salah satu contohnya. Okey, Cik saya, seterusnya saya ingin menanyakan kepada anda, apakah kebaikan e-belia kepada pelajar secara khususnya? Terima kasih atas soalan tadi. Apa tadi soalan? Kebaikan kepada pelajar secara khususnya, kan? Kita dah teliti bahawa dia sebenarnya memberi kebaikan kepada pelajar sendiri. Sebab kita lihat bagaimana pemberian ini dapat membantu pelajar daripada segi belajar harian mereka dalam tempoh yang tertentu. Jadi 200 ini dapat digunakan sebagai wang kecemasan lah, sebagai contoh. Jadi itu adalah antara kebaikan kepada pelajar. Okey, atas dasar sama rata. Sebenarnya atas dasar sama rata, kerajaan telah memberi dengan cara yang adil bagi saya, sebab tak kira anda daripada IPTA ataupun IPTS, e-belia ini dapat ditebus melalui aplikasi-aplikasi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, GrabPay, Touch 'n Go. Jadi benda ni tidak akan ada berlaku sebarang orang kata pilih kasih macam tu. Jadi soalan Cik Nafi tadi, pembagian sama rata antara IPTA dan IPTS adalah sama sebenarnya. Kita beri, tak kira anda di IPTS ke IPTA ke, kita tak memberikan 200. Jadi ini adalah satu konsep orang kata sistem yang adil dan saksama kepada pelajar. Okey, nama saya Gurnian lagi Jendra. Ini kawan saya, nama dia Daniel Irfan. Okey, hari ini soalan yang saya nak tanya dekat Daniel Irfan ni, pada pendapat awak, adakah penggunaan e-belia ini mudah? Bagi saya, pada pendapat saya, penggunaan e-belia ini agak mudah sebab pada zaman sekarang semua belia sudah mempunyai smartphone diorang. So dan juga gerai-gerai di sekitar kawasan pun dah banyak menggunakan QR code untuk kaedah pembayaran. Jadi bagi saya dia agak mudah dan selamat sebab kita tak perlu lagi guna cash dan duit kita hilang. Okey, kerana pemberian e-belia, aplikasi as yang menggunakan dia bagi contoh. Contoh dia macam saya sendiri, saya guna Touch 'n Go e-wallet. Macam ada kawan-kawan saya lain dia guna Boost dan lain-lain. Terima kasih. Okey Nemla, apakah keburukan e-belia ini kepada pelajar IPT? Keburukan e-belia kepada pelajar IPT ialah risiko keselamatan. Pada masa ini, pelajar tidak perlu beratur panjang di bank, hanya perlu membawa smartphone
di mana-mana diorang nak pergi kerana menggunakan kajian kod e-wallet hanya perlu mengipas QR code untuk membuat pembayaran. Lepas tu hal ini juga dapat mengurangkan kes-kes pencuri dan menyelot sahur. Hai, saya nak interview boleh tak? Saya nak tanya few soalan saja. Boleh. Boleh Okey, so saya nak tanya apa pendapat awak tentang pemberian e-belia kepada pelajar IPT? Adakah dia digunakan dengan betul? Baca pendapat saya, setengah pelajar IPT menggunakan duit e-belia dengan betul. Sebagai contoh, ada yang guna untuk bayar duit assignment, ada yang beli buku teks, ada yang beli untuk stationery, dan ada setengah pelajar IPT yang menggunakan duit itu kepada benda yang tidak berfaedah. Faham? Okey. Wajarkah program e-belia ni diteruskan untuk masa akan datang? Bagi saya wajar, tetapi kerajaan perlu hadkan. Maksudnya kerajaan perlu buat macam brief. Diorang tengok pada gaji kedua ibu bapa dulu, kita budak tu, pelajar tu layak untuk dapat e-belia atau tidak. Faham? Okey, dari range 1 sampai 10, bagaimana anda menyukai program e-belia ini? Saya bagi 8 sebab saya sebagai student IT, saya menggunakan duit e-belia tu banyak. Bukan saya untuk ekonomi pun banyak lebih. Bagi saya dia sangat berguna lah untuk saya. Faham? Saya itu saja. Okey, untuk interviewer yang pertama untuk kita adalah seorang student daripada MSc juga. So, apa pendapat awak tentang e-belia, kebaikan e-belia terhadap student-student IPT? From my perspective lah kan, bagi pendapat aku, sebenarnya kewujudan e-belia ni sejak kerajaan Madani ni kan, e-belia ni this most very important to each everyone who has, especially with the macam low budget kan untuk pengerjaan setiap tahun. So tujuan dari e-belia ni untuk mengurangkan pengerjaan lah. Dan itu satu benda, mengurangkan pengerjaan. Yang keduanya untuk menolong perbaiki balance lah antara pengerjaan dengan yang apalah orang panggil kehendak dengan ni lah, keperluan. So yang ada e-belia ni untuk yang student ni kan, di mana student ni masih belajar di bawah kedua ibu bapa yang still sanggup membayar dan membagi pengerjaan kepada mereka. E-belia ni adalah salah satu punca yang boleh mengurangkan beban pada antara kedua ibu bapa lah. E-belia ni untuk studentnya, untuk khasnya tujuannya untuk mengurangkan beban kepada kedua ibu bapa lah, supaya bila dia belajar nanti dia ada lagi untuk kerajaan, pembelajaran semua. Itu daripada saya lah pendapat saya. Okey, terima kasih. Okey, interviewee kita yang kedua, boleh perkenalkan diri tak? Okey, nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad. Nak kenalkan kos juga? Boleh. Saya dari program Bachelor in Law and Commerce. Sekarang dah SEM yang terakhir. So, pada pendapat awak lah kan, sebagai student, apa kebaikan e-belia yang dikeluarkan oleh kerajaan terhadap kita punya golongan sebagai student? E-belia yang tahun ni dapat kan, tak saya RM200 kan. Saya gunakan duit tu untuk beli makanan lah sebab saya student. So banyak duit tu saya gunakan untuk penggunaan harian saya macam makanan. Saya beli barang-barang kebersihan macam sabun dan lain-lain lah. So bagi saya kan, duit ni yang e-belia ni amat membantu lah bagi pelajar yang kurang berkemampuan seperti B40 ataupun M40 lah. So kalau kita macam terdesak dengan duit kan, tapi tak ada, macam ibu bapa pun sibuk, ibu bapa pun dah bagi yang terbaik tapi kita macam tak cukup lagi untuk kita. Tapi e-belia ni membantulah sebanyak mungkin kepada kita lah. So bagi saya ini amat bantulah, satu inisiatif yang terbaik daripada kerajaan. Okey, terima kasih Haziq. Bagaimana pelajar boleh memanfaatkan e-belia dengan perkara yang berfaedah? Untuk saya adalah makanan, sebab tanpa makanan kita tak boleh hidup. Saya akan gunakan duit e-belia untuk transportasi sebab saya hari-hari datang kampus daripada rumah ke kampus.
saya telah menggunakan duit itu untuk membeli rujukan dengan alat tulis. Hai, selamat pagi. Nama saya Guglen Malai. Akak free ke? Ya. Maaf Akak, kita ada beberapa soalan mengenali IPT pasal e-belia. So firstly, Akak ni boleh kenalkan diri Akak? Nama saya Ashwini. Dari kolej mana? Dari Kolej Tingkatan 6 Shah Alam. Oh ya. Saya Nandini dari Universiti Malaysia Sabah. Oh ya ke? Sabah kat mana? Labuan? Labuan lah, Labuan campus. Oh ya ke? Okey, soalan pertama Kak, untuk Akak yang Ashwini. Bagaimana untuk mengatasi masalah atau cabaran pemberian e-belia kepada pelajar IPT? Untuk mengatasi masalah pemberian e-beli kepada pelajar IPT, kita boleh meningkatkan kesedaran. Seperti adakan program kesedaran untuk memastikan pelajar IPT memahami proses pemberian e-beli, syarat-syarat dia dan juga faedah dia. Okey, terima kasih ya Kak. Akak Nandini ya. Nak tanya soalan nombor 2 ya. Bagaimana program e-belia dapat ditambah baik dan dimanfaatkan sepenuhnya bagi pelajar IPT? Okey, langkah yang perlu diambil adalah perbaikan sistem. Pastikan sistem e-belia mudah diakses, responsif dan berfungsi dengan baik. And then penyampaian maklumat yang jelas. Pastikan maklumat tentang program e-belia ini sampai kepada murid, tentang program, syarat dia, proses permohonan macam itu. Okey, kan nak tanya sikit ya. Akak dapat e-belia ni, akak rasa bersyukur? Yes, because it helps us to manage our daily expenses, and then we also can buy books. It's really helpful. Which related to our studies. Okey, lagi satu nak tanya ya. Okey, sekarang kan e-belia ni bagi dekat Touch 'n Go So, akak rasa senang ke Touch 'n Go kalau tak? Kadang-kadang senang and then kadang-kadang difficult lah, because sometimes in some shops they don't have the QR code for Touch 'n Go, so it is difficult to pay with Touch 'n Go. So setakat ni e-belia yang 100 tu akak ingin manfaat. So akak ingin nak mentambahkan duit tu And also because it can help us to manage our daily expenses, because we students are not very rich, so we have daily expenses which is very high. So kalau kerajaan bagi macam e-belia ini is very helpful for students like us lah. So akak rasa berapa ratus kena tambah lagi? Maybe around 100 also can, like 200. Okey Kak, by the way kasih ya Kak. Saya ingat mohon memberi kerjasama dengan saya. So ingat kasih ya. Okay guys, bye. Bye. Kesimpulannya, apa yang kami dapat lihat sebagai satu kumpulan di dalam e-belia ini, program e-belia ini adalah sangat membantu kepada semua pelajar-pelajar IPT yang sedang meneruskan pelajaran mereka, dan juga tiada kesan buruk yang dapat kita lihat kecuali di dalam area di mana e-belia ini harus dibuat secara lebih konsisten, contohnya setahun sekali, dan perlulah menepati masa yang telah dijanjikan oleh kerajaan terhadap pelajar-pelajar ini. Sekian dan terima kasih.